Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, seluruh sah kepimpinan Surau An-Nur, Bandar Puteri, pengurusinya, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasanya lah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kehadap Allah SWT, kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah Ta'ala pada malam ni sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, dapat kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, kemudian dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan hidayah dalam diri kita ini hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita terus menyambung pengajian kitab kita, iaitu kita di dalam seruan yang ke-29, iaitu seruan tentang haram melanggar syiar Allah Subhanahu Wa Taala dan wajib menolong ke arah kebaikan dan takwa. Daripada kuliah yang lepas kita telah membaca ayat yang kedua daripada surah Al-Maidah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar Allah SWT. Mana pada kuliah lepas kita dah sebut tentang syairallah wala syahrul haram, itu bulan-bulan yang haram. Jangan kita langgar, jangan berperang di bulan-bulan yang haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan haram. Tak boleh berperang. Kalau perang melanggar syiar Allah SWT. Kemudian walal hadiya walal qalaid. Walal hadiya ni, walal hadiya maksudnya binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk dikorbankan. Walal hadiya. Kemudian walal qalaid, walal qalaid ni binatang yang dia dah ada kalung-kalung, dia dah tanda dah untuk dikorbankan, maka tak boleh diambil, dikacau dan sebagainya lah. Kemudian wala aminal baitul haram, dan mengenai orang yang menuju ke Baitullah al-Haram, jangan halang orang pergi ke Baitul Haram. Orang pergi Masjidil Haram jangan dilarang. Jadi zaman dahulu dengan hari ini tak samalah. Dulu dia naik unta, naik kaldai, naik kapal laut, naik adanya penyamun tengah jalan dan sebagainya lah. Maksudnya menghalang, dilanggar syiar Allah. Manakala hari ini halangan itu boleh jadi visa tak dapat, blacklist, Saudi tak bagi masuk, macam-macam lah. Maknanya kalau hari ini masuk secara haram, kalau dihalang, maknanya itu hak kerajaan Arab Saudi lah, dia dengan undang-undang dia dan sebagainya. Jadi bukan semua bila mana asal halang je kita kata kita kata wala aminal baitul haram, jangan halang orang masuk, sedangkan dia masuk secara haram. Kena ambil kira lah semua benda tu. Jangan, maknanya ini tak ikut Quran ni, jangan begitu. Nak undang-undang dunia pun nak kena diguna pakai juga, tuan-tuan.
Baik. Baik, malam ni tuan-tuan kita tengok tentang selepas jangan halang orang masuk Masjidil Haram. Mana tadi? Baik, yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Yabtaghuna fadlan ni maksud dia masuk Masjidil Haram, tanah haram, yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka dengan jalan perniagaan. Yabtaghuna fadlan min rabbihim, boleh meniaga tuan-tuan. Tapi jangan tengah buat umrah tu dia berniaga, bagi selesai dululah. Selesai semua ihram, buat haji sebagainya. Maksudnya di tanah haram tu boleh meniaga. Dengan syarat jangan duk menipu. Madu Yaman, rupanya bukan madu Yaman. Entah madu apa dah tak tahu. Itu di Masjidil Haram tu tuan-tuan, ramai kan orang berniaga. Sampai tu Arab pun cakap Indonesia boleh, cakap Malaysia pun boleh. Kan ada video tu. Haji apa dia tengah? Cara dia lah. Promosi Jokowi boleh, Anies boleh. Apa benda tak tahu. Anwar dia tak sebut. Saya tak dengar lah kau dia sebut. Video lain kau tak tahulah. Mari. Senang je dia berniaga tuan-tuan. Sejadah 130, 100, haji mari. Boleh berniaga, tak ada masalah, berniaga lah. Jangan menipu sudah. Jadi tuan-tuan, di Masjidil Haram ni, di Mekah Madinah ni, tempat tumpuan. Jadi orang Saudi sendiri ataupun orang luar boleh cari makan. Itu yang kalau dulu saya di Kelantan, perebet sapu. Dia asal orang turun bah je dia sapu. Turun ni abang, mana, gimana. Cuma dia harga suka hati dia. Kota Baru nak pergi Pasir Tumbuh, 50 ya. Suka hati dia je. Kita pun dah sampai ni pening kepala, tengah malam ke, sebelum subuh ke, lepas subuh ke pening. Bolehlah 50 lah, aku nak balik tidur. Jadi kita tak rela sebenarnya, tapi oleh kerana terpaksa. Jadi tuan-tuan, boleh yabtaghuna fadlan min rabbihim. Malah kalau meniaga di musim-musim haji umrah ni masyuk. Yang jual yang nak pergi umrah, travel apa banyak menipu. Masa nak ambil duit deposit tu, masya-Allah, macam Tok Wali. Pakai kopiah janggut sikit. InsyaAllah tuan, saya akan hubungi tuan pada sekian tarikh gini. Sampai tarikh hilang. Duit tak ke mana? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah Ta'ala maknanya kalau orang nak cari kelebihan dari segi dunia, kerana di Mekah Madinah ni nak cari dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Cuma akhirat tu tak nampak lah. Kita buat umrah berapa kali, kita baca Quran di Masjidil Haram berapa kali khatam, mana nampak? Tapi kalau meniaga, masuk. Saya ingat tuan-tuan, saya pernah sampai sebagai seorang pelajar lah. Jadi bila orang tanya, pelajar, orang bagi duit. Pelajar, bagi duit. Dapat tuan-tuan. Saya ingat dalam 500 ke 1000, tak ingat. Dulu banyaklah 1000 rial Saudi. Kaya kejap tuan-tuan rasa. Sekarang tak boleh nak mengaku pelajar dah lah. Tapi kalau pergi Saudi mengaku pelajar pun boleh juga. Sampai sana, ana talib. Ana tilmiz. Kan nak minta duit. Jadi tuan-tuan, boleh yabtaghuna fadlan min rabbihim, nak cari maknanya dunia lah, limpahan kurnia daripada Allah Ta'ala. Dan juga waridwana, dan mencari keredaan dengan mengerjakan ibadah haji dan di tanah suci. Pahala haji ni tuan-tuan, Masya Allah, haji mabrur, pahala dia apa? Yang ikhlas adalah syurga. Haji mabrur dengan umrah apa? Mabrur juga. Haji mabrur wa sa'yan mashkur. Mabrur jugalah ya. Kan ada satu kalimah dia tak ingat.
Jadi nak dapat haji yang mabrur. Hari ni tuan-tuan payah nak dapat haji mabrur ni. Kerana kita bagi tahu orang nak pergi haji tu pun dah kita rasa lain dah. Kan? Ataupun kita terfikir balik ni aku confirm pakai haji lah. Kan? Doktor ada, haji ada, apa lagi nak letak panjang benar namanya. Ada prof, bo lagi prof. Ada datuk, bo lagi datuk. Tak muat nak tulis nama dia saja. Jadi kalau orang tahu kita pergi haji, alhamdulillah. Tak tahu pun tak apalah. Orang tak panggil kita haji pun tak apalah. Panggil pun panggil lah, tak ada masalah. Kita nak pahala daripada Allah, waridwana. Kalau kita nak sebut satu persatu pahala. Waktu solat di Masjidil Haram berapa? 100,000. Maknanya kalau kita solat berjemaah 27. Sana dia main ratus, dia main ribu-ribu tuan-tuan. Tapi yang pelik kalau kita pergi sana, taklah banyak sangat kita solat. Kalau dah balik ke hotel tu, solat jemaah tak apalah, kat sini pun boleh lah. Nak malas. So, walaupun kita tahu ganjaran pahala dia berlipat kali ganda. Malah orang Saudi, orang di Mekah tu sendiri pun tuan-tuan. Bukan saya tuduh dia orang tak sembahyang, tidaklah. Biasanya orang yang duduk di tempat tu, dia tak adalah teruja sangat. Rumah kau kat mana? Rumah aku sebelah dengan Kaabah tu, berjalan kaki je. Kau tawaf tak? Tak adalah tawaf, aku sembahyang kat rumah je lah. La ilaha illallah. Patutnya dekat, hari-harilah dia pergi. Sembahyang lagi dekat dengan Kaabah. Kan? Ada Hijrul Ismail, ada apa lagi di situ? Sa'i Safa Marwah. Tapi oleh kerana dia dekat, dia pun tak ambil, dia pun tak rebut ganjaran tersebut. Yang dia fikir masyuk. Malaysia, Indonesia, orang luar ni, kita semelih dia orang ni. Naik teksi mahal, jual tu mahal, jual ni mahal. Kalau tuan-tuan dengar cerita travel ni, dia bergaduh dengan Tok Arab. Kita jarang bergaduh kan? Ke tuan-tuan selalu gaduh? Tak kan? Tok Arab dengan dia bergaduh tuan-tuan. Sebab dia jenis kasar. Dia jenis kasar dan sini putar belik. Kita baru bayar, dia kata tak bayar. Kan? Kita, janji asas 100 kan? Tak 100 tu sebelum. Sekarang lain sebab barang lebih. Barang lebih pula dah. Kalau dia datang Malaysia tuan-tuan naik teksi, dia buat apa? Nak kurang harga ke, buat lebih kurang ke, tuan-tuan tumbuk je tuan-tuan. Ada driver teksi seorang tu, dia cakap dia tumbuk je. Nak kurang harga lah, nak itu banyak cakadak, tumbuk je. Baru dia tahu langit tu tinggi rendah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan di Masjidil Haram syiar apa dia? Kita nak buat haji, nak buat umrah, nak dapat waridwana, redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa idza halaltum fastadu, dan apabila kamu telah selesai ihram, maka bolehlah kamu berburu. Ni kita maklumlah. Dah ketika mana ihram tu kita tak boleh memburu. Jadi lepas dah selesai ihram tu, maka kita boleh berburu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjidil Haram itu, mendorong kamu menceroboh. Dan tuan-tuan, umat Islam dulu mereka dihalang oleh musyrikin Mekah. Sebelum pembukaan kota Mekah, dihalang. Nabi nak buat haji, nak buat umrah tak boleh. Jadi Allah berfirman, jangan kamu dendam. Kerana Islam ni dia kezaliman tak boleh dibalas dengan kezaliman. Qisas tu lain. Qisas, orang tu bunuh balik. Wallahu alam hukum di Malaysia macam mana saya tak sentuhlah, mahkamah dan sebagainya. Jadilah hukum qisas, kalau dia membunuh, si pembunuh tu dibunuh balik. Tapi kalau dalam perkara menghalang orang Islam daripada masuk Masjidil Haram, setelah mana umat Islam dah
menguasai Mekah itu, pembukaan kota Mekah, Fatuh Mekah, maka Allah larang jangan kamu berdendam dengan musyrikin-musyrikin. Sebab itu ramai maknanya selepas pembukaan kota Mekah, musyrikin ingat kita ni ambillah. Sebab dulu kita jahat, kita buat naya, buat zalim sampai kepada bunuh dan sebagainya. Rupanya Nabi SAW maafkan. Nabi maafkan, maka ramai mana yang memeluk agama Islam. Nah, maka Islam tuan-tuan, dia tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita kena balas kejahatan dengan kebaikan. Itu nak buat payahlah. Saya kalau peribadi saya, kalau orang buat jahat dengan saya, dendam tu tak dendam, maknanya tak balas. Tapi kalau sekadar terjumpa, angkat tangan, angkatlah. Kalau nak berkawan tu tak ada. Sekadar hubungan sesama Islam boleh lah. Tapi kalau nak kawan betul, nak rapat balik, tak ada. Sebab apa? Sebab orang kata apa? Kita tak dapat, hati kita ni tuan-tuan, dia tak dapat nak maafkan sepenuhnya. Paling kurang kita tidak berdendam, cukuplah. Tuan-tuan mesti ingat orang pernah buat jahat kan? Tentulah tuan-tuan kecil-kecil pergi rumah saudara, tuan-tuan nampak ayam atas meja, tak? Makcik, mak saudara tak bagi. Kau suruhlah mak kau beli. Kan? Kita ingat tak? Kita ingat. Nah, kau tak pergi ke ziarah makcik kau? Tak ada. Tak ingin aku. Tu dia kecil-kecil, aku kecil-kecil jahat tu. Dia buat aku. Sekarang je dia baik tu. Contoh. Kita ingat. Nah, tapi kalau terjumpa mana-mana, tak apalah. Nah, tapi kalau nak pergi, nak hegeh-hegeh pergi, tak ada. Nah, maksudnya apa tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita boleh buang semua segala dendam ataupun ingatan perbuatan jahat mereka terhadap kita, kita boleh buang, alhamdulillah. Tapi kalau tak boleh buang, ikut kemampuan kita lah. Yang penting jangan putuskan hubungan silaturahim. Baik. Kemudian Masjidil Haram itu mendorong kamu menceroboh. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian Allah Taala perintahkan hendaklah kamu tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan bertakwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Itsmi wal 'udwan, maksiat, dosa dan pencerobohan jangan dibuat. Maknanya jangan tolong menolong. Nak tolong tuan-tuan dalam kebaikan saja. Jangan tolong menolong dalam kejahatan. Apa saja kejahatan tuan, jangan kita tolong. Sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung, jangan kita terbabit di dalam menolong. Sehingga kan tuan-tuan, seingat saya dah sebut, dalam kitab tasawuf disebut, kitab penyucian hati, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita mengatakan seseorang itu, kita kata kepada dia, kamu ni baiklah, padahal kawan tu jahat, kita saja nak mengampu dia. Sahabat saya ni seorang yang adil, dia ni banyak tolong orang, padahal kita tahu kejahatan dia. Dia zalim, dia makan duit orang, dia penipu dan sebagainya. Tapi kita nak mengampu dia, kita kata, kita puji dia. Maka pujian kita itu dikira apa? Munafik. Dikira, kata apa? Bila bercakap, berdusta. Idza haddasa kadzaba. Dan dilarang pujian tersebut. Maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tolong menolong. Dalam pujian pun tak boleh. Maksud olah-olah kita redha dengan perbuatan jahat dia tu, kerana kita memuji dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita tolong menolong ni, kita dapat saham. Seperti mana tuan-tuan, seseorang yang dia menunjukkan kebaikan, jalan kebaikan, siapa yang buat satu sunnah yang baik, sunnatan hasanah, kemudian orang ikut,
dia dapat pahala. Tapi kalau dia buat satu sunnah sayyi'ah, sunnatan sayyi'ah, sunnah yang kita kata yang dosa lah, yang buruk, maka diikuti oleh orang, maka dia dapat saham. Kita tak buat apa tapi kita menolong dia. Maka sebab itu tuan-tuan, jangan terbabit, jangan babitkan diri kita dalam menolong apa jua perbuatan jahat, perbuatan maksiat, mungkar dan sebagainya. Yang kita terlepas pandang, yang kita tak tahu, tak sedar tu tak apalah. Tapi kalau kita sedar, kita tahu yang aku tolong ni adalah menolong atas jalan ismi wal udwan, dalam perkara maksiat dan pencerobohan, kejahatan dan sebagainya, maka tuan-tuan tinggalkan orang tersebut. Tak pasal-pasal dia seret kita sekali dengan dia hari akhirat kelak. Baik, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Baik. Keterangan. Ini dah baca belum ya tuan ya? Saya ingat kuliah lepas saya semua sebut yang terjemahan je kan? Belum masuk kan? Belum masuk insya-Allah. Baik. Baik, keterangan dan penjelasan seruan ini merupakan seruan kedua-dua Allah SWT ke atas orang yang beriman yang terkandung dalam surah Al-Maidah. Makna tuan-tuan, ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu ayat perintah, tunaikan janji. Ayat yang kedua daripada suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'ar, larangan, jangan langgar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Taala menyeru mereka dengan satu perintah, di samping itu Allah Taala melarang mereka dengan satu larangan. Maksudnya apa tuan-tuan? Belum dah, belum ya. Oh, nombor 3 dah masuk. Ya, 441 ni dah baca. Oh, okey. Jadi malam ni ke bawah. Malam ni ketiga. Oh, okey. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Baik, yang ketiga, kamu dibenarkan memburu selepas tahallul. Tahallul ni artinya penghalalan beberapa larangan yang diharamkan. Tahallul termasuk 3 perkara. Yang pertama, melontar Jumratul Aqabah pada hari raya Aidil Adha. Kedua, mencukur atau menggunting rambut. Yang ketiga, tawaf diiringi sa'i. Jika belum sa'i, sudah tawaf qudum. Jadi selepas tahallul tuan-tuan, kita boleh untuk memburu. Dan keluar dari tanah haram. Perkara tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhallis sayd wa antum hurum innallaha yahkum ma yurid. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya, kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan pemburuan ketika kamu dalam keadaan ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang dia kehendaki. Jadi tuan-tuan, dalam ayat yang pertama ni disebut tentang uhillat lakum bahimatul an'am. Maknanya iaitu tentang ketika mana kita berihram, kita tidak boleh memburu. Baik, yang keempat, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu melanggar hukum dan menyalahi kesaksian jika kamu bersaksi. Ini tentang wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai kebencian. Maknanya orang Islam yang saya sebut sebelum tu, iaitu dulu orang kafir musyrikin halang mereka masuk ke Masjidil Haram, dan selepas pembukaan kota Mekah tidak boleh, orang kata dendam kebencian orang Islam ni dia pun nak buat kepada
kafir musyrikin. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, tolong menolong dalam melakukan kebajikan dan amal soleh. Ni apa sajalah tuan-tuan, kebajikan, segala amal soleh kita tolong menolong. Memberikan pertolongan serta bersedekah, sikap ini penting dalam kehidupan masyarakat. Mana tuan-tuan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita akan saling tolong menolong. Kerana orang Islam ni dia seperti satu jasad, tolong menolong. Sebab itu kita hidup tuan-tuan, hidup bermasyarakat. Saya duduk di rumah apartmen ni tuan-tuan, keluar pintu masuk lift, masuk pintu kereta. 3 pintu. Pintu kereta, pintu lift, pintu rumah. Jadi tuan-tuan, saya cuba sedaya upaya untuk senyum dan bagi salam. Tapi ada orang yang saya kenal pasti dia tak akan menjawab salam. Muka dia sentiasa ketat. Saya tak tahu apa masalah dia. Dia benci ke ustaz ke tak tahulah. Saya pun naik geram juga, macam saya nak tanya, kamu ni ada masalah ke? Sebab mana-mana orang saya bagi salam dia jawab, ini tak jawab. Beberapa kali dah. Jadi saya akan siasatlah insya-Allah. Nanti saya cerita. Tak ada kerja ustaz ni. Jadi tuan-tuan, hidup bermasyarakat ni dia bermula dengan apa? Afsus salam, bagi salam. Lepas tu dia mulalah tanya, Ustaz, mana malam ni Ustaz? Malam ni Kelang. Awak ke mana malam ni? Malam ni saya futsal. Bagus. Solat jangan tinggal. Okey ya? Kan? Jumpa pula Ustaz. Jumpa pula tuan. Dia daripada salam, maka dia pergi lebih jauh lagi. Saling tolong menolong dan sebagainya. Baik, perkara tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Ia mewajibkan manusia supaya tolong menolong antara satu sama lain, sama ada individu, sosial, urusan dunia dan agama, serta dalam amalan taqwa yang dapat melindungi diri dari kerosakan dan bahaya. Jadi tuan-tuan, tolong menolong. Ini kita maklumlah. Baik, yang keenam, janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Perkara yang dimaksudkan adalah dosa ialah zina. Macam mana tolong menolong dalam buat zina tuan-tuan? Dia jadi ibu ayam, mak ayam, ibu ayam ke ibu apa? Ibu ayam ke bapa ayam, tak tahu lah tuan-tuan. Tak, dia sewa dekat hotel motel dekat Coket ke apa kat mana tak tahu lah. Kan? Asal tempat-tempat macam tu Coket, padahal hotel besar-besar punya banyak. Kan? Sebab itu dia kebal. Dia punya kebal tu lain. Kalau yang kecil-kecil ni dia macam sarang labah-labah je. Kamasalil ankabut, dia tak kuat. Tapi yang tu dia kukuh. Kalau sampai pun tak jadi masuk. Dia tak jadi masuk. Maksud tuan-tuan, tolong menolong dalam ni, maknanya disebut oleh pengarang perkara zina, perkara riba, mencuri, meninggalkan kewajipan agama dan melakukan perkara yang telah diharamkan. Permusuhan pula bermaksud menzalimi orang yang lemah dan menindas orang lain dalam segala cara sekalipun. Makna tuan-tuan, pastikan tuan-tuan kita tidak menolong dalam perkara dosa tuan-tuan. Baik, yang ketujuh, bertakwalah kepada Allah SWT dengan menunaikan perintahnya seperti dijelaskan dalam Al-Quran dan aturan ciptaannya. Dalam kitab ni tuan-tuan, dia macam pengarang ni macam pakar motivasi, jadi panjang, jadi saya baca laju sikit tuan-tuan. Jadi bertakwa kepada Allah SWT dengan menunaikan perintahnya seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan aturan ciptaannya. Perkara tersebut mengelakkan kamu daripada mendapat siksaan yang pedih bagi orang yang menentang petunjuknya. Jadi tuan-tuan, innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala itu azab dia berat. Jadi nak selamatkan diri kita bagaimana? Bertakwa kepada Allah SWT. Jauhi segala larangan Allah, tunaikan segala perintah Allah Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala memberi balasan yang setimpal kepada orang yang tidak bertakwa kepadanya. Maknanya orang yang buat dosa, Allah Ta'ala balas setimpal. Tidak mematuhi syariatnya, tidak memelihara sunnahnya, tidak patuh syariah, tidak mematuhi syariat Allah. Kalau dalam perempuan pakai baju,
Bukan perempuan je tuan-tuan, orang lelaki pakai seluar pendek itu tak patuh syariah. Kan? Saya tuan-tuan, tu tak tahulah orang lain. Saya kalau orang lelaki pakai seluar pendek, saya menyirap tuan-tuan. Saya geram je. Tak. Tambah bulu banyak pula. Tak tahu. Kalau non-Muslim tu dia kafir. Nah, yang kamu Islam bagi beli seluar pendek tu apa pasal? Tapi dia bergaya sikit. Selipar dia jenama beli dekat pavilion. Tak tahulah ciplak kot, beli kat coket tu kot. Jadi gaya duduk tu lain, kan? Jadi seluar pendek, handphone sebelah, duit sebelah, duit tak ada pun dalam tu. iPhone, seluar pendek. Saya geram je. Kalau dia pakai rantai lagi saya geram. Kan? Nak balon depan-depan tak boleh, dalam ceramah lah. Kalau dia tengok live, nasib engkau lah. Oh, rupanya kita duduk satu apartmen, dia duduk kutuk aku punya. La ilaha illallah. Depan dia tak cakap apa, dia bagi salam. Pandang muka engkau, aku peduli apa? Tak ada masa nak jaga-jaga hati ni nak. Jadi tuan-tuan, kata pengarang, patuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tiada belas kasihan dalam seksaannya, kerana dia tidak memerintahkan sesuatu kecuali perkara yang memberi manfaat dan mendatangkan bahaya bagi orang yang meninggalkannya. Tiada belas kasihan tuan-tuan. Akhirat nanti tuan-tuan, wama lahum min nasirin, tidak ada orang yang boleh tolong. Akhirat tuan-tuan, kalau tak beramal soleh, kalau tak beriman, tak ada siapa boleh tolong. Sebab itu orang kafir, bila mana dia ni diseksa, nak masuk, dia masukkan ke dalam neraka, dia cari dia punya ketua-ketua dia. Dia pun sebut bahala-bahala dia. Allah masuk sekali bahala dia, Lata ke Uzza ke Manah ke apa lagi lah, bahala-bahala. Bahala lembu, patung lembu ke, Baqarah. Semua masuk dalam. Jadi dia tengok, alamak, aku punya Tuhan berhala pun kena bakar. Baru dia tahu, dekat dunia dia duduk sembah tuan-tuan, rupanya Tuhan dia pun kena bakar. Baru dia sedar. Bila tu? Akhirat sana tuan-tuan. Jadi tiada belas kasihan, Allah Ta'ala seksa. Dan Allah ni, dia perintahkan sesuatu perkara mesti ada manfaat, ada kebaikan kepada kita. Setiap perintah Allah ada kebaikan. Sebab itu kalau ada orang Islam mengatakan Islam ni jumud, Islam ni apa? Terlalu jumud ni apa? Katak bertepurung ke apa, tak tahulah. Dia kata tak boleh pergi jauh lah dengan Islam ni. Dia kata pelajar-pelajar tahfiz ni serban jubah. Tak dan UPSR, tak ambil SPM, tak ada masuk tahfiz, tak ke mana ni. Ni bercakap tak ada akidah macam ni lah. Sebab apa? Dia tengok yang dia nampak, kalau ada sijil, ada degree, ada master, ada apa, itu hebatlah tu. Ni tak belajar akidah. Belajarlah apa pun, niaga ke, belajar tahfiz ke, nak masuk college ke, nak masuk universiti ke, nak jadi businessman ke, nak jadi masuk saham ke, janji halal sudahlah. Jadi tuan-tuan, segala perintah Allah tu dia ada manfaat. Jangan celupa mulut tu. Jangan berani mengatakan bahawa tak boleh pergi jauh ni, kalau bertudung berhijab ni tak boleh pergi jauh. Kalau duk sebut Quran hadis, lebay-lebay ni tak ke mana ni. Kita kena ke depan. Kita kena ikut zaman, kita kena ikut teknologi dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena berpegang tuan-tuan dengan Islam. Ikut kemampuan kita lah. Kadang-kadang kata orang ni semangat tuan-tuan, takbir tuan-tuan, semayang pun tidak, subuh gajah pun bersalah juga. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Kita kena yakin bahawa setiap perintah Allah ada manfaat. Dan setiap larangan Allah dan mendatangkan bahaya bagi orang yang meninggalkan. Maknanya kalau perintah Allah dia tak buat, mesti ada bahaya, mesti ada mudarat dia. Sebab itu tuan-tuan kena yakin. Sebab itu orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW ni diibaratkan seperti dia menggenggam bara.
Tak. Tuan-tuan pergi ke mana? Manalah Bukit Bintang. Asyik Bukit Bintang je, tempat lain ada? Tak. Tempat yang kelas-kelas lah. Tak. Tuan-tuan pakai serban. Bagi banyak tingkat sikit serban tu. Bawa tasbih. Tak. Pakai selipar Jepun pula. Kan? Tuan-tuan tak pergi jauh lah. Tuan-tuan masuk hotel. Tuan-tuan pakai full sunnah. Dengan ridak-ridak sekali. Orang pun tengok. Haji salah masuk tempat ke? Haji nak ke mana? Dia rasa pelik. Kita pakai pakaian macam tu masuk tempat yang begitu. Jadi hari ni tuan-tuan zaman akhir zaman, zaman kerosakan. Baik. Selain itu dia tidak akan melarang sesuatu kecuali perkara yang mendatangkan bahaya dan memberi manfaat bagi orang yang meninggalkannya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyeksanya di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, syadidul iqab, azab Allah Taala ini tuan-tuan berat bagi orang yang ingkar kepada Allah Taala. Baik, kemudian tolong menolong sesama kaum beriman, saudaraku se-Islam. Tolong menolong merupakan prinsip terbaik yang ditetapkan dalam seruan ini. Saya telah meneliti Al-Quran ayat demi ayat. Saya tidak mendapati prinsip ini dalam seruan lain kecuali ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wal hadiya wal qala'id wala aminal baital haram. Ini pengarang dia ulang balik ayat ni tuan-tuan, tak apalah kita baca ambil berkat. Wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Baik. Itu tuan terjemah dia kita dah baca dah sebelum-sebelum ni. Baik, kemudian kata pengarang, tolong menolong merupakan sikap yang murni dalam kehidupan masyarakat tetapi bentuknya berbeza mengikut individu. Tolong menolong ni memang satu amalan murni dalam kehidupan masyarakat. Amal soleh tolong menolong ni. Tetapi kata pengarang, bentuk tolong menolong ni dia berbeza mengikut individu. Kerana hal ini merupakan jalan kehidupan demi kewujudan dirinya. Contohnya semut saling tolong menolong. Semut. Dalam Quran ada ayat An-Naml, surah ayat pula dah. Surah An-Naml tentang semut tuan-tuan. Tengok apa kata pengarang tuan-tuan. Semut, contohnya semut saling tolong menolong dengan penuh kesabaran dalam pelbagai aktiviti untuk menyimpan makanannya pada musim panas sehinggalah musim hujan. Semut tuan-tuan, tuan-tuan bukalah Syekh Google tu. Alam semut. Dalam sarang semut. Bacalah. Semut tuan-tuan, dia tolong menolong. Nah, dia nak ngangkat makanan, dia nak simpan makanan, dia nak buat daun tu, dia nak buat rumah sarang dia tolong menolong. Tuan-tuan tengok, tak ada, kalau tuan-tuan tak ada kerja lah, tengok semut. Dia jalan jumpa, dia macam bersembang. Tu dia jalan. Itu alam dia lah. Dia nak cerita tu, semut dia juga tolong menolong. Kalau binatang tolong menolong. Rimau dengan apa? Dia nak terkam binatang kan. Dia tak pergi seorang. Kalau dia serang monyet 20 ekor monyet, harimau seekor, mati harimau tu. Nampak? Dia tak ada nak dia terkam yang yang pertama, monyet kedua dah pegang kaki dia. Monyet yang ni ambil ke batu ke apa tah. Jadi tolong menolong, binatang pun tolong menolong tuan-tuan. Ya. Di samping itu dia menjaga makanan tersebut dengan baik untuk digunakan pada musim yang memungkinkan keluar daripada sarang. Ni semut ni juga tuan-tuan ciptaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan masuk tandas, tuan-tuan tembak air di celah-celah pintu tu, keluar semut. Dia selamatkan semua telur-telur dia. Nah, dia tolong menolong sesama dia tuan-tuan. Kita beri laluan pada azan insya-Allah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة سيدنا محمد والشرف وضد العلية الرفيع مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sikit dan 5 minit insya-Allah. Hari itu Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah kamu jadikan semut lebih pandai daripadamu. Ia mengumpulkan makanan pada musim panas hingga musim hujan. Luqmanul Hakim ni tuan-tuan, dia bijak. Jadi dia kata pada anak dia, janganlah semut tu lebih cerdik daripada kamu. Sama juga janganlah ayam tu lebih janganlah ayam tu bangun awal daripada kamu. Ayam bangun pukul apa? Dia berkokok tu subuh ya, sebelum subuh. Dia kokok tu tuan-tuan, ayam bangun dah, orang ni tak bangun lagi. Nah, tak bangun tu maksudnya tak bangun sembahyang subuh. Jadi cerdik ayam daripada orang. Jadi begitulah tuan-tuan tentang bagaimana tolong menolong. Maksudnya binatang pun tolong menolong. InsyaAllah kuliah akan datang kita sambung lagi tentang bagaimana lebah. Lebah An-Nahl ada dalam surah An-Nahl. Macam mana Allah Ta'ala perintahkan lebah ni. Tengok lebah sekarang dia berapa jumlah, berapa ribu ekor kot. Ribu kan, banyak. Dia pergi cari bunga-bunga, dia makan. Yakhruju min butuniha, keluar daripada perut lebah itu tuan-tuan. Shifaa'un linnas, thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas, menjadi ubat penyembuhan bagi manusia. Jadi insyaAllah cukuplah sekadar tu kuliah maghrib kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Salah silap daripada kekurangan kejahilan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Minta maaf dengan tuan-tuan semua yang hadir. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita sambung lagi lah pada kuliah yang akan datang. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada seluruh sah kepimpinan Surau An-Nur, pengerusi Tuan Iman, Tuan Bilal dan seluruh AJK-nya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.